الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin jamaah agar marilah kita senantiasa mempertingkatkan kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan kita menunaikan segala perintahnya dan pada masa yang sama kita menjauhkan segala larangan. Semoga dengan sifat takwa yang kita bina, ia dapat menjadi benteng daripada perbuatan dosa yang mengundang azab di akhirat kelak insya-Allah. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk
ibadah korban suatu tuntutan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari saja lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang memiliki pelbagai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara paling besar yang sangat istimewa di dalam bulan ini ialah pelaksanaan ibadah haji, sambutan hari raya Aidil Adha, dan pelaksanaan ibadah korban. Umat Islam yang berkemampuan sangat-sangatlah dituntut untuk melaksanakan ibadah haji, dan bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji, bolehlah melaksanakan ibadah korban dengan kita menyembelih binatang ternak seperti unta, lembu, kambing dan kambing biri-biri yang bermula pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang telah dibacakan pada muqaddimah khutbah sebentar tadi, itu ialah dengan maksudnya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hayawan ternakan. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu serahlah diri kamu kepadanya, sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Ibadah korban telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah dan menjadi wasilah seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pada mazhab kita Al-Imam Syafi'i, bermula hukum melaksanakan ibadah korban itu ialah sunat yang sangat dituntut bagi mereka yang berkemampuan. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah meninggalkan ibadah korban sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya. Menyembelih binatang korban itu adalah sebuah sunnah Rasul yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Perintah ini datangnya sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahari ahabba illa Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa' min al-ard fatibu biha nafsa." Maksudnya, tidak ada satu amalan bagi anak Adam di hari nahar, yaitu pada hari raya Aidil Adha, yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai selain daripada menumpahkan darah, yakni sembelih binatang korban. Oleh itu, binatang korban itu akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk dan kukunya serta bulu-bulunya sebagai saksi atas ibadah korban tuannya. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu pula yang tumpah di sisi Allah di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi. Oleh itu pilihlah binatang terbaik untuk dikorbankan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pengorbanan harta memerlukan kekuatan dan keikhlasan. Sekiranya kita diberi keupayaan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih lagi kita berkira-kira untung dan rugi, sudah tentu kita tidak akan dan tidak mungkin sama sekali merasai dan memahami makna sebenar ibadah korban. Justru
tingkatkanlah kefahaman kita di kalangan keluarga kita terhadap kepentingan ibadah korban, dan marilah kita berusaha membuang jauh rasa rugi dalam melaksanakannya. Sebaliknya, carilah hikmah di sebalik pensyariatannya. Di antaranya ialah kesanggupan berkorban menjadi bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengingatkan kita tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Inilah pengorbanan yang benar-benar menguji keimanan dan kesabaran jiwa manusia. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat mentarbiyah dan mendidik diri kita untuk bersikap lebih sabar terhadap apa jua ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Tidak mudah mengeluh dan senantiasa tetap menyerah serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, penghayatan terhadap kisah pengorbanan tersebut kita zahirkan melalui kesanggupan membelanjakan harta kita untuk menyembelih binatang korban untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Yang keduanya, ibadah korban dapat memupuk sikap tanggung jawab dan prihatin terhadap bermasyarakat. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging korban kepada mereka yang berhak menerimanya, khusus kepada fakir miskin dan asnaf yang memerlukan, menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjamin pertambahan rezeki bagi sesiapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, ibadah korban dapat mengikis sifat tamak terhadap harta kurniaan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Jika kita dapat memupuk nilai keikhlasan di dalam melaksanakannya, sudah pastilah kita juga dapat memahami bahawa harta-harta yang melimpah ruah itu bukanlah hak milik mutlak kita sendiri. Bahkan di dalamnya juga terdapat hak-hak orang lain seperti golongan fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Justru itu ibadah korban juga menjadi salah satu cara kita menyantuni mereka walaupun sedikit dan kecil jumlahnya. Ia adalah satu bentuk pengorbanan harta dan jiwa, bukan kerana semua bersedia untuk memberi atau berkongsi apa yang dimiliki. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mimbar mengajak sidang jamaah yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah korban. Marilah kita merebut peluang serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Masih belum terlambat untuk mengisi kota-kota bahagian korban yang ditawarkan oleh masjid-masjid, surau-surau di dalam komuniti kita. Malah terdapat pelbagai kaedah dan cara untuk menjadi peserta ibadah korban yang ditawarkan oleh banyak pihak. Namun berhati-hatilah agar tidak terpedaya dengan sindiket penipuan. Kita juga seharusnya sedar bahawa peluang melakukan ibadah korban ini mungkin yang terakhir untuk kita, kerana kesempatan untuk mendapat peluang pada tahun akan datang belum pasti tiba buat kita lagi. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang dinyatakan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi
musallanan. Maksudnya, sesiapa yang diberi kemampuan sehingga dia tidak mampu untuk berkorban dan tidak mahu melaksanakan ibadah korban, maka janganlah mendekati tempat solat kami, yakni masjid. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah yang pertamanya, pensyariatan ibadah korban kepada umat Islam menjadi wasilah sebagai satu jalanan bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyuburkan rasa kasih sayang sesama insan. Yang keduanya, tingkatkan kefahaman kita terhadap ibadah korban agar kita juga dapat melaksanakannya dengan sempurna dan sepenuh penghayatan, di samping insya-Allah meraih keridhaan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, hanya dengan memahami arti korban itu saja dan pengorbanan yang betul itu saja, maka sudah tentu kita juga akan dapat memberikan pengorbanan yang paling bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua aspek. Mengakhiri khutbah, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana mendapat nikmat petunjuk daripadanya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيئات الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Penuh dan sof,